Okay, hai. So, sekarang ni saya nak sambung ajar. Okay, yang kedua. Sebelum ni kita dah belajar pasal ungkapan kuadratik ataupun quadratic expression. So, kali ni saya nak ajar pula pasal fungsi kuadratik ataupun quadratic function. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, so korang kena faham dulu. Okay, untuk fungsi kuadratik ni sebenarnya dia berkaitan dengan jenis-jenis hubungan. Bukan relationship married ke couple ke divorce ke apa. Tak, bukan. Okay, kalau dalam math ni, untuk kuadratik ni, ada 4 jenis hubungan. Salah satu hubungan tu, hubungan tu di-apply oleh fungsi kuadratik ni. Okay, so ada 4 jenis hubungan, iaitu hubungan yang pertama 1 kepada 1 ataupun type of relation yang pertama adalah 1 to 1. Okay, yang kedua 1 kepada banyak ataupun 1 to many. Okay, yang ketiga many to 1 ataupun banyak kepada 1. And yang last kali adalah banyak kepada banyak. Okay, ataupun many to many. Okay, so antara 4 jenis hubungan ataupun type of relation ni, yang mana satu yang apply, yang kena mengena dengan kuadratik ni? Okay, so jenis hubungan yang kena mengena dengan kuadratik ni adalah hubungan banyak kepada satu ataupun type of relation dia adalah many to one relation. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan banyak kepada satu tu? Sebenarnya hubungan tu dia adalah objek kepada image. Objek kepada image. Ni untuk budak admit pun dia akan belajar ni lah. Okay, so tapi untuk admit dia belajar dengan mendalam lagi. Tapi untuk math biasa ni just belajar yang asas je. Jenis-jenis hubungan ni dia adalah objek kepada image. Contohnya untuk kuadratik, okay, dia daripada general form ataupun bentuk am. Okay, bentuk am dia apa? Fx, okay, equal to ax square plus bx plus c. Ataupun fx ni kita boleh juga gantikan dengan y. Y equal to ax square plus bx plus c. Okay, yang mana image, yang mana objek? Okay, so yang ini adalah image. Image. Yang ni adalah objek. Objek dia adalah ni, x. Ni. Ataupun variable dia. Variable ataupun pemboleh ubah tu, itu adalah objek. Okay, so ini adalah dia punya objek. Diberi y equal to 2x square plus 1. Okay, so dia bagi tahu x. X ni adalah apa? X ni adalah objek. So kan saya bagi tahu yang ini adalah apa? Ni adalah objek. Okay, dan ini adalah image. Okay, so dia bagi tahu objek ada 3. Negatif 2, kosong dengan 2. Okay, so sekarang ni kita kena cari image dia berapa. Okay, so kita kena buat satu-satu. Okay, bila x sama dengan negatif 2, y sama dengan berapa? So kita masukkan negatif 2 ni ke dalam equation ni lah. Okay, so 2 darab dengan x kuasa 2 kan. So x dia negatif 2 kuasa 2 tambah 1. So jawapan dia ialah 9. Okay, so dia punya koordinat adalah negatif 2, 9. Okay, x dia negatif 2, y dia 9. Okay, next. Negatif 2 dah settle. Okay, objek yang seterusnya. Kalau x dia sama dengan kosong. Okay, kalau x sama dengan kosong, y berapa? Okay, y sama dengan 2. Gantikan x ni dengan kosong. Kosong kuasa 2 tambah 1 sama dengan 1. Okay, so koordinat dia adalah 0, 1. Okay. Okay, dan yang last kali, objek yang last kali, x equal to 2. Okay, kalau x sama dengan 2, y sama dengan 2 darab dengan 2 kuasa 2 tambah 1. So, jawapan dia ialah 9. So, koordinat dia adalah 2, 9. Okay, so you akan dapat 3 koordinat. Okay, so daripada 3 koordinat ni,
korang boleh buat dekat graf. Okay. So, tapi sebelum tu, korang kena listkan dulu. Objek dia berapa, image dia berapa. Okay, objek dia berapa? Objek dia ada 3. 1, 2, 3. Okay. So, objek dia ada -2. Okay. Lepas tu ada kosong. Lepas tu ada 2. Okay, ada 3. Image dia ada berapa? Image dia ada, okay, ni objek kan, -2, 0, 2. Image dia ada 9, 1, 9. 9 ni nombor yang sama kan? So, nombor yang sama tu 9 dengan 1. Okay, so sekarang ni mana lagi banyak? Objek ke image? Objek kan? So, bila objek lagi banyak daripada image, itu kita panggil many to one relation ataupun banyak kepada satu. Okay. So, dia macam ni tau hubungan dia. Kalau -2 ni jawapan dia 9 kan? Negatif kalau objek dia -2, image dia 9. -2, 9. Okay, lepas tu 0 dengan 1. 0 dengan 1. Lepas tu 2 dengan 9. 2 dengan 9. So, dia many to one. Ini adalah banyak kepada satu. Hubungan banyak kepada satu. Okay, kalau graf pula, hubungan ni dia akan jadikan bentuk graf tu antara dua je. Sama ada bentuk senyum ataupun bentuk sedih macam ni. Tak percaya kita tengok ni. Okay, so kita ambil koordinat dia. Ada 3 koordinat. 1, 2, 3. Okay, koordinat yang pertama -2, 9. -2, 9. Katakanlah sini kan. Koordinat yang kedua 0, 1. 0, 1 sini. Ini adalah titik koordinat. So, koordinat yang ketiga 2, 9. 2, 9. So, daripada titik koordinat ni korang sambungkan je lah. Macam ni. Macam ni. Nampak tak? Bentuk smile ataupun senyum. Apa itu point of intersection ataupun titik persilangan? Titik persilangan ni, macam mana korang nak dapat titik persilangan ni? Titik persilangan ni antara graf fungsi dengan garis lurus. Okay, garisan lurus. Okay, ataupun point of intersection ni, macam mana korang nak dapat is dia antara graph of function and straight line. Okay. So, katakanlah bentuk graf dia macam ni. So, smile. Okay. So, sekarang ni, graf fungsi dia adalah mana? Graf fungsi dia adalah ini. Ini kita panggil sebagai graf fungsi ataupun graph of function. Okay. So, kita kena relatekan dengan garisan lurus. Okay. Garisan lurus tu, okay, contohnya macam ni. So, bila garisan lurus ni, dia intersect, dia bersilang dengan graf fungsi ni ataupun graph of function ni, okay, dia akan mewujudkan titik persilangan ataupun point of intersection antara graf fungsi ni dengan yang ni. Okay, so point of intersection ataupun titik persilangan dia kat mana? Adalah dekat sini. Okay, so ini adalah titik persilangan ataupun point of intersection. Kalau kat sini dia ada 2 titik persilangan. Okay, ataupun point of intersection dia ada 2. Okay, lepas tu korang kena tentukan koordinat kat sini berapa? X, Y. Koordinat kat sini berapa? Okay, ini adalah koordinat point of intersection ataupun koordinat titik persilangan. Okay, so kalau bentuk macam ni pula kan, dia kat sini lah. Ni garisan lurus dia adalah X axis ataupun paksi Y ni. Okay, so ini adalah dia punya point of intersection ataupun titik persilangan. Fungsi kuadratik ni sebenarnya dia daripada general form of quadratic expression, iaitu ax square plus bx plus c. Tapi kalau fungsi, macam sebelum ni saya dah cakap, yang ini adalah quadratic expression. Tapi kalau fungsi, dia ada fx kat sini. Fx equal to apa? Ataupun dia ada, boleh gantikan fx ni dengan y. Fx ni sebenarnya dia adalah paksi y. So, sekarang ni saya nak cerita daripada A, B dengan C ni, dia ada makna yang tertentu yang korang kena faham. Okay? So, A, B dengan C ni lah yang membentuk fungsi kuadratik ni. So, kalau A ni sebenarnya dia membentuk graf, okay? Ataupun dia define the shape of the graph.
dia yang bagi bentuk graf tu. Macam saya cakap tadi, bentuk graf tu ada dua, sama ada senyum ataupun sedih kan. Okey. So senyum ataupun sedih tu ditentukan oleh A ni lah. Okey. Kalau A tu positif ataupun kalau A dia tu lebih daripada kosong, maksudnya dia positif lah kan. Okey. So kalau A dia tu lebih daripada kosong, positif, okey. So dia adalah graf yang berbentuk senyum. Senyum, smile. Tapi kalau A dia tu kurang daripada kosong, maksudnya dia negatif kan. Orang negatif ni biasanya dia monyok je. So dia akan, graf dia akan jadi sedih macam ni, sad. Okay. So ini sebab itulah A ni dia menentukan bentuk graf tu macam mana. Melalui A ni juga dia menentukan titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, ataupun minimum point or maximum point. Kalau graf yang berbentuk senyum macam ni, okey, dia ada titik apa? Titik minimum ataupun minimum point. Okey, korang kena ingat, kalau senyum dia minimum, kalau sedih dia maksimum. Okey, titik maksimum ataupun maximum point. Okey, macam mana? Apa sebenarnya titik minimum ataupun maximum point tu? Okey, so contohnya kalau dekat dalam buku teks, okey, minimum point tu adalah dekat puncak tu, dekat puncak graf tu. Korang boleh tengok contoh dekat gambar ni. Okey, kalau titik maksimum ataupun titik minimum ni, dia pasal koordinat. Okey, maksudnya ada X, ada Y. Kalau maksimum pun sama, dia ada dekat puncak tu. Okay. So koordinat yang dekat puncak lengkuk graf tu berapa? So itu kita panggil minimum point ataupun maximum point. Kalau nilai A tu semakin mengecil, kalau nilai A tu kecil, so lengkuk graf tu dia akan menjadi semakin lebar. Sebaliknya kalau A tu nilai A tu semakin besar, maka lengkuk graf tu dia akan menjadi sempit. Tadi kita dah belajar pasal A. A kita dah settle kan. A ni menunjukkan apa? Okey, dia menunjukkan ataupun dia menentukan bentuk graf tu. Okey. Kalau B pula dia menentukan apa? B ni dia menentukan paksi simetri. Okey, paksi simetri ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil axis of symmetry. Contoh kalau graf tu senyum macam ni ataupun sedih macam ni. So paksi simetri tu dia membelahkan, bentuk ni menjadi dua bahagian yang sama bentuk dia. Okey, so contoh macam ni. Dia membelahkan ni, dua-dua ni sama bentuk dia lah. Okey, yang ni pun saiz dengan bentuk dia sama. Kiranya paksi simetri dia membelah bentuk ni menjadi dua bahagian, ada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey, so itu paksi simetri. Paksi simetri ni kita kena cari dia punya persamaan paksi simetri ataupun equation. Okey, so kita kena cari persamaan ataupun equation paksi simetri ataupun axis of symmetry ni. Okey, so persamaan dengan equation dia, kita kena ambil nilai X. Okey, berapa dia punya nilai X dia tu. Okey, so contoh kalau macam ni kan. Okey, so dia membelah yang ni, yang bentuk senyum ni, graf yang berbentuk senyum ni. Okey, so dia paksi simetri ni dia berdasarkan dua keadaan. Okey, paksi simetri ni dia kena melintasi titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, kalau yang macam ni titik minimum kan, so dia kena melintasi, pass through the minimum point. Kalau yang ni pass through the maximum point. This is maximum point and this is minimum point. Okey, dia kena melintasi. Okey. Okey, so itu satu. Lagi satu, dia kena selari dengan paksi dia kena selari dengan paksi Y ni. Selari ataupun parallel to the Y axis. Okey, dia kena selari. Okey, macam ni lah, selari macam ni lah. Okey, dia selari macam ni. Dia macam ni. Kalau selari, okey, so ini kita panggil selari. Sama macam ni, tegak-tegak. Kalau melintang, macam ni, melintang. Ni kita panggil selari lah. Okay, so dia kena dia kena selari ataupun parallel to the Y axis. Selari dengan paksi
Y. Untuk korang tentukan kedudukan paksi simetri ataupun axis of symmetry tu, the position tu, okay, dia adalah berdasarkan B tu. Okay, sama ada B tu positif ke, negatif ke ataupun kosong. Dia lebih daripada kosong ke, kurang daripada kosong ke ataupun kosong. Okay, so kalau B dia lebih daripada kosong, kedudukan paksi simetri tu kat mana? Kalau B dia sama dengan kosong, kedudukan paksi simetri tu kat mana? Kalau B tu kurang daripada kosong, kedudukan tu kat mana? So korang kena tahu. Okey, kalau B ni lebih daripada kosong, maksudnya dia B tu adalah positif lah. Okey, kalau B tu kurang daripada kosong, B tu adalah negatif. Okey, dan dia berkaitan juga dengan bentuk graf tu, sama ada bentuk graf tu senyum atau bentuk graf tu sedih. Okey, dia berkaitan dengan A juga. Okey, contoh, saya bagi contoh yang simple lah. Kalau dekat dalam buku teks tu macam susah korang nak faham. So, saya bagi contoh yang simple sahaja. Katakanlah contoh kalau kita tengah happy. Okay, kita tengah happy suka-suka. Lepas tu kita lupa daratan. Lepas tu kita akan membuangkan kita punya sifat positif kita tu, dan kita akan kedepankan kita punya sifat negatif kita. Kalau kita sedih pula, kita sedih, kita pun mula membaiki diri. Kita sedar yang sebenarnya kita pernah buat silap. So kita pun akan buang kita akan ke belakang kita punya sifat negatif tu, dan kita akan kedepankan kita punya sifat positif. Faham tak daripada sini? Okay, saya ulang lagi. Kalau kita rasa bahagia, kita senyum, kita happy, so kita rasa macam lupa diri. So kita lupakan kita punya sifat positif tu, kita belakangkan kita punya sifat positif tu, dan kita bawakan sifat negatif kita ke depan. Lepas tu kalau kita sedih, kita mulalah rasa insaf, rasa nak perbaiki diri. So kita kebelakangkan sifat negatif tu, kita buang sifat negatif tu, dan kita kedepankan sifat positif kita. So yang ini lagi senang untuk korang faham. Dia punya perkaitannya sebenarnya mudah je. Maksudnya kalau ikut dalam buku teks, untuk graf yang bentuk smile senyum macam ni, kalau B dia tu lebih daripada kosong ataupun positif, okay, dia punya paksi simetri ataupun axis of symmetry tu, dia akan ke kiri. Ke kiri daripada paksi Y. Okay. Tapi kalau dia punya B tu negatif ataupun kurang daripada kosong, okay, dia punya paksi simetri ataupun axis of symmetry tu, dia akan pergi ke kanan daripada paksi Y. Okay. Tapi kalau dia punya B dia tu kosong, okay, maksudnya dia memang betul-betul ada dekat paksi Y. Yang tu korang tak payah ingat lah. Okay. Maksudnya kalau B kosong tu maksudnya dia senang, dia tak lupa diri, dia susah pun dia tak lupa diri. So dia stay kat situ. Macam tu je lah korang ingat. Kalau untuk bentuk yang sedih set macam ni kan, untuk graf yang bentuk sedih macam ni, kalau B dia lebih daripada kosong, kalau B dia tu positif, okay, so dia punya dia punya paksi X ataupun axis of symmetry tu, dia akan ke kanan. Ke kanan daripada paksi Y. Tapi kalau dia punya B dia tu negatif ataupun B dia tu kurang daripada kosong, so paksi paksi simetri ataupun axis of symmetry tu dia akan ke kiri daripada paksi Y. Tapi kalau B dia tu kosong, so dia akan berada dekat tengah-tengah. Dia akan berada pada paksi Y. Okay, so itu je maksudnya. Yang ni macam bagi senang korang ingat lah. Okay, so last kali untuk C. Okay, untuk C ni sebenarnya dia menentukan kedudukan pintasan Y. Okay, dia menentukan kedudukan pintasan Y ataupun determine the position of y-intercept. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, pintasan Y ni kita panggil y-intercept. Okay, so macam mana kita nak tentukan tentukan kedudukan pintasan Y tu adalah melalui C. Okay, C ni dia boleh jadi positif and dia boleh jadi negatif. Okay, apa benda pintasan Y tu? Okay, pintasan Y tu ialah apa-apa garisan yang potong paksi Y. Okay, ni kan paksi Y kan? Okay, kalau graf tu, okay, kalau graf tu dia potong, macam ni kan, dia potong paksi Y ni, ini adalah kita panggil
pintasan Y. Okey, kat sinilah C. Tak payah dah cari dah C tu berapa. Ni lah C. C tu adalah pintasan Y. Okey, garisan yang potong part CY.